Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan, ikhwah, teman-teman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertama ni kita panjatkan tinggi syukuran kepada Allah SWT kerana beri kita ruang, peluang, kesempatan, kekuatan dan menyampaikan kita lah pada bulan Ramadan dan sesi kita pada petang ini. Keduanya kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'i, tabi'un tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumil. Hari ini dah masuki hari ke-8 lah Ramadan kan. Dah lebih seminggu Ramadan datang singgah dalam hidup kita untuk tahun ini. So masing-masing orang sedang cubalah menghidupkan bulan ini masing-masing. Ada yang buat benda sama, ada yang mungkin buat benda yang berbeza. Masing-masing buat mengikut kadar kemampuan masing-masing lah kan. Seperti mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra' kan. Macam mana ayat dia? Ala syakilatih. Sedang Amar, ni Amar. Tapi dia ayat macam ayat ke-70 lebih kot. Wa kullun na'malu ala syakilatihi kot. Tapi basically Allah Ta'ala memberitahu setiap orang itu akan beramal lah mengikut kemampuan, kebolehan dan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Jumpa tak ayat berapa? 84. Cuba baca sikit yang macam mana ayat dia? Ingat ala syakilatihi. Kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maksud, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat amal menurut kemampuannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa yang lebih benar jalannya. Okay, jazakallah. Jadi memang itulah nature ni kan, semua orang ni akan kullun ya'malu ala syakilatihi. Tapi kalau tengok si bahasa syakilatihi tu ada banyaklah tafsiran dia. Ada kata bakat, ada kata kebolehan, ada yang kata dengan apa-apa yang Allah bagi pada dia tu, dia cuba untuk beramal dengan kemampuan dan kebolehan dia ada kan. Sama lah dalam konteks kita nak menghidupkan ihya' Ramadan ini. Orang-orang yang beramal akan buatlah apa yang dia mampu kan. Ataupun bentuk ibadah yang sesuai dengan dia. Kalau orang tu dia tak ada masa tapi mungkin banyak duit, so dia akan cari jalan berinfak kan. Tak ada masalah pun. Kita boleh kata dia tak qiyam, salah yang tak kan. Mungkin dia tak sempat pun kalau dia on call macam contoh isteri kan. Yelah dia mana sempat, kalau dia on call, dia kena bekerja sepanjang malam. Dia nak solat qiyam kan, tapi daripada on call tu dia dapat duit. Kat situ lah cara dia nak mengcover tu dia dengan memberi pulangan in that sense lah. So setiap kita ni adalah benda-benda yang kita usahakan hopefully kan dengan untuk memudahkan bulan Ramadan kali ini. Tapi Allah Ta'ala lah yang mengetahuikan siapa yang paling benar lah jalan-jalan yang berkenaan. Kita doa Allah semoga kita meneruskanlah momentum menghidupkan Ramadan ni sampailah akhirnya kan. So pada petang ni kita akan sambung sesi record macam biasa. Tapi sedikit kelainan lah kan. Kita akan dengar sedikit tazkirah dulu daripada Fahim. Kemudian mungkin abang akan mula delegate lah sedikit tugasan-tugasan secara sedikit demi sedikit supaya kat sini banyak burung. Dengar suara burung. Dia punya suara tu high pitch. Macam nak hutan pula duduk. Macam tadi, sabarkan. Mungkinlah time-time kita akan bahagi-bahagikanlah job-job ni kan. Mungkin pasti hadis pun akan antum bentangkan. In fact, tafsir pun boleh dibentangkan kan. Supaya
selama ni kita banyak mendengar, mencedok, tapi dah masuk tahun pertama, kedua ni kita slightly lah tukar kan cara kita berkongsi di sini, insyaAllah. So, malam mungkin silakan kot Fahim untuk share tazkirah dengan kita semua. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni just nak share simple je kan, tentang membuat pilihan, making decision kan. So, ni peringatan diri sendiri lah, tazkirah kan. Tazkirah untuk kita mengingatkan antara satu sama lain kan. Jadinya ni satu peringatan buat yang bercakap ni dahulu kan, untuk mengingatkan diri bahawa dekat muka bumi ni atau dalam kehidupan kita ni yang diberikan peluang untuk memilih kan, diberi chance untuk buat decision ni adalah jin dan manusia kan. Kalau kita tengok ya, apa-apa makhluk yang berada di sekeliling kita kan, batu ke, hujan ke, ataupun pokok pisang, pokok kelapa, durian ataupun kucing kan, diorang tak diberikan pilihan kan. Ataupun dalam surah An-Nahl tak silap, rasanya abang pernah cerita kan, dan yang mana lebah kan diberikan ilham untuk membuat sarang dekat kayu, pokok dan bangunan kan. So diorang tak ada pilihan, and then diorang kena patuh kan, kena ikut kan. So nak katanya, dan malaikat pun dia tak diberi pilihan kan, untuk memilih untuk patuh ataupun ingkar kan. Tapi manusia dia diberi pilihan dengan jin kan. That's why kita ni dengan jin Allah ciptakan untuk beribadat padanya. So nak katanya kat sini, kalau kita ni macam Syekh Muntala'ah cerita dalam tu kan, dalam Muntala'ah, yang mana kita yang terdedah pada dua tarikan kan, tarikan iman dan al-hawa kan. So tarikan nafsu, kita nak ikut nafsu atau wahyu lah, nak ikut kebaikan ataupun keburukan kan. So saya tertarik nak share tentang ayat surah Al-An'am ayat 160 kan. Yang mana kat sini Allah kata kan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya ganjaran 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Dan siapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas kecuali kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dizalimi. Surah Al-An'am ayat 160. Dekat ayat ni, so kita nampak kan bahawa kat sini Allah dia seolah-olah bagi kita pilihan, nak yang tambah 10 ke, nak yang negatif 1 kan. Kat sini kalau kita tengok bahawa Allah kata kalau kita buat satu kebaikan, ganjaran yang diberikan 10 kan, 10 kebaikan, 10 pahala kan. And then kalau kita buat satu kejahatan, kita akan dibalas dengan 1 je kan. Kalau kata sini Allah Maha Baik kan, Allah Maha Baik. So dia memberi kita pilihan, kita nak buat mana kan, kita nak patuh atau ingkar kan. So dan kalau kita tengok dalam Al-Quran sekalipun, banyak kan cantiknya susunan Al-Quran ni, yang mana Allah selalu gandingkan kan, selalu samakan. Lepas Allah cerita tentang syurga, and then Allah cerita pasal neraka kan. So kat situ kita boleh membezakan kan, sebab kita ni pun berakal kan. Afala yaqilun kan, kalau dalam Quran Allah kata tidakkah kamu fikir kan. So gunakan akal yang kita ada ni untuk berfikir kan, membuat pilihan. Sebab kita semua dah memayis kan, boleh beza buruk dan baik. So kita tahu mana kita nak pergi kan. Dan kita pun lepas ni kan, perjalanan hidup kita kan, hidup kita ni ibaratkan satu journey, satu travel kan. Dan sebelum ni kita dah berada dalam alam roh dan alam rahim. Sekarang kita kat dunia kan. Dan selepas ni banyak lagi kan fasa-fasa kehidupan ataupun fasa-fasa lah untuk kita tempuh kan. Alam-alam yang lain untuk kita tempuh, iaitu alam barzah, Bazar Mahsyar, banyak lah, Sirat. Dan last kali tu ada 2 kan. Kalau ada satu tu ada orang lukis kan, perjalanan daripada alam roh sampai ke akhir tu. Sampai akhir tu dia lukis 2 cabang, syurga atau neraka. So kat sini, dekat dunia ni lah tempat yang mana
kita untuk pilih kan. Allah bagi kita untuk buat pilihan mana kita nak kan. Kita nak pilih syurga atau neraka kan. Dan mesti kita nak syurga kan. Itu yang kita nak. So bila kita nak syurga, so kita kena melalui jalan-jalan untuk ke syurga kan. Kalau kita nak ke syurga tapi kita melalui jalan yang salah, maka ke neraka kan. Dan kita pun selalu minta kan, ihdinas siratal mustaqim kan. Tunjukilah kami jalan lurus, iaitu jalan orang yang kau berikan nikmat kan pada mereka. So kalau orang yang diberi nikmat ni ada 4 kan. Kalau tengok pada ayat lain kan. Tak ingat ayat apa. Tapi para Rasul kan. Nabi, as-siddiqin, syuhada dengan orang soleh kan. So kalau Nabi ni dan Rasul ni kita tak boleh ikut lah. So kita boleh jadi as-siddiqin, syuhada dan orang soleh kan. So kita boleh jadi antara yang dia jadi antara empat-empat ni mana kita nak. Dari 3 ni lah, siddiq, syuhada dengan soleh ni kita berusaha untuk menjadi seperti diorang, untuk kita berada di atas jalan yang ke syurga kan, iaitu jalan yang lurus kan. So nak katanya ni kalau kita taat dan ingkar kan, antara taat dan ingkar, kalau kita taat, kita punya level tu ataupun darjat kita di situ kan lebih tinggi daripada malaikat kan. Dan kalau kita ingkar, kita punya level atau darjat kita di situ kan adalah lebih teruk kan daripada binatang kan. Kalau dalam surah Al-A'raf kan, lebih hina daripada binatang ternakan kan. So dan kalau kita taat, yalah, sebab kita asal-asalnya memang waktu Nabi Adam diceritakan, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kan pada Nabi Adam, sujud atas tanda hormat kan pada Nabi Adam. So patutnya kita ni, manusia ni sebenarnya ni apa saya faham kan, kita punya darjat tu lebih mulia daripada malaikat tu, sebab kita ni ada tugas khalifah. So kalau kita melaksanakan tugas khalifah yang kalau kita faham dalam tarbiyah kita, dakwah kan, dakwah. So kalau kita buat dakwah, kita buat tugas khalifah tu, maka level kita lebih tinggi daripada malaikat kan. So berbalik pada tajuk kan, iaitu membuat pilihan kan. So kalau based on hadis 9 kita pernah bincang yang mana kalau perbuatan dosa tu perlu kita elak ataupun menjauhi kan, terus kan. Tapi kalau mentaati perintah Rasul ni, mentaati perintah Allah, kita mengikut kadar kemampuan kita kan. So itu je lah kot kan yang saya nak share, yang bahawa untuk membuat pilihan kan. Dan semoga dalam Ramadan ni pun kita boleh relate kan antara Ramadan ni kita nak mensia-siakannya ataupun nak memanfaatkannya. InsyaAllah itu saja. Baik. Jazakallah khair Fahim kan. Tazkirah tentang membuat pilihan lah. Life ni dia, kalau orang ekonomi ni, every decision, setiap tindakan tu satu pilihan kan. Kalau falsafah ekonomi kan. Sebab dia kata manusia ni akan buat pilihan yang rasional. Bila kita decide satu decision kita buat tu, kita let go decision lain yang dipanggil opportunity cost. Kan? Yang kita buat tu adalah decision rasional. Tapi sebenarnya dalam Islam tak semua decision rasional. Kan? Walaupun falsafah ekonomi barat dia mengatakan setiap manusia ni membuat keputusan yang rasional, tapi Islam ajar decision ni kalau dia menggunakan ground Quran Sunnah, barulah dia tu decision rasional. So baguslah kan. So sebab kita ni memang setiap hari kena buat pilihan. Nak pakai baju apa, nak saur makan apa, nak tukar phone apa kan, nak belajar di mana, kos apa, nak potong rambut, nak raya pakai baju kalau apa. Tapi apa kita punya judgement itulah yang membezakan pilihan kita dengan pilihan orang lain. Sometimes dua orang membuat pilihan yang sama tapi berbeza kualiti dia. Kan? Contohnya dalam surah Yusuf kan. Allah Taala cerita Nabi Yusuf lari, Zulaikha pun lari. Dua action yang sama. Wastaqal bab kan. Macam mana dia? Mereka tu berlari ke pintu. Dua pilihan yang sama tu. Dua-dua saling kejar pintu.
Dia awal-awal lagi kan. Jumpa tak ayat dia? Tak jumpa. Ayat 25 kan. Tu baca sikit Fahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastabaqal baba وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Okay, dia kata wastaqbal bad, wastaqadam bad, Balbab. wastaqbal bad. Cuba tengok terjemahan dia. Dan mereka berdua berlumba menuju ke pintu. Lalu perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang. Okay. Lalu terserempaklah kedua-duanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Okay, jazakallah. Tapi kita nak cerita pasal wastaqbal bad tu. Wastaqbal bad nama dia istiqbal kan. Siapa-siapa maksud mereka ni berlumba siapa nak sampai dekat pintu. So dua-dua ni buat decision yang sama. Action yang sama lah. Kalau orang tengok secara zahirnya dua-dua tu lari wastabaqal bad. Tapi walaupun dua decision yang sama, satu lari kerana ketaatan, kan? Seorang lagi lari kerana maksiat. Dua action sama yang dilihat oleh orang, tapi ground dia berbeza-beza lah. Dia punya judgement yang dibuat tu dalam menilai tindakan dia kan. So memang baguslah apa yang Fahim share tu. Sebab kita hari-hari ni kita buat decision dan kita sama dengan kawan-kawan kita decisionnya. Output dia kan, maksudnya zahirnya sama. Kita pergi kelas, kawan kita kelas. Kita buat assignment, kawan kita buat assignment. Kita makan berbuka, kawan kita makan buka. Tapi masing-masing sebenarnya ada cara fikir beza, ground beza kan. Dan itu yang menentukan nilai decision kita di sisi Allah SWT lah. Wallahu alam sikit pun so mungkin nanti kita akan ni lah buka lagi peluang-peluang tazkirah pada orang lain juga insyaAllah. Jadi insyaAllah pada petang ni mungkin ada baki masa 10 to 20 minutes ni insyaAllah kita akan mula discuss surah An-Naba lah insyaAllah yang kita dah tertangguh-tangguh tu. Abang tak sempat dah nak transfer point-point ni ke dalam slide yang lebih cantik dan proper, tapi tak apalah kot sebab slide-slide ni untuk adik-adik je sebenarnya. Semua dah besar-besar lah. Jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaAllah kita pada petang ini akan memulakan bacaan surah An-Naba lah. Kita akan discuss sama-sama. Seperti biasa, abang akan jadikan tafsir Sijil sebagai anchor kita punya discussion ataupun anchor ni apa tunjang lah bagi perbincangan ini. Dan siapa-siapa yang ada bacaan lain, input lain boleh masukkan. Tapi insyaAllah. Sebelum ini kalau tak silap last 2 weeks lah ataupun minggu sebelum tu lagi kita telah membincangkan mukadimah kepada juz 30 ini. Kan yang mana kata Said Qutb juz 30 ni merupakan ayat-ayat yang berupa ketukan-ketukannya bertubi-tubi kan dia kata. Sebab dia pendek, ringkas dan mengetuk-ngetuk. Hujung-hujung dia tu ada rima yang sangat cantik yang bertujuan nak mengejutkan manusia lah. Sebab konteks turun tu di fasa-fasa awal Islam di Mekah, dia kata orang-orang di jahiliah itu orang Arab seolah sedang berada dalam majlis tari menari kan. Kita baca sebelum ni. Seolah manusia sedang berada dalam majlis tari menari, tak sedar apa yang sedang berlaku. So datanglah ayat ini mengetuk-ngetuk pintu hati mereka, mengetuk-ngetuk kesedaran mereka dengan kuat dan bertubi-tubi untuk membangkitkan mereka daripada kesibukan mereka menari-nari di dewan tari berkenaan. Itu dia punya ungkapan lah. Jadi pada malam ini, pada petang ini, kita akan mula masuk satu surah daripada surah Juz Amma ni. Kita akan tengok surah An-Naba lah. Itu surah yang pertama dari belakang, dari juz ke depan juz ke-30 ini insyaAllah. Secara umumnya surah ini dia samalah seperti yang intro dia katakan. Dia surah yang ayatnya ringkas-ringkas, pendek-pendek. Tapi kita bincang sebelum ni kan, juz 30 ni cerita tentang akidah kan, banyak nak cerita tentang pemikiran, akidah, worldview, syurga, neraka. So secara umumnya boleh kita kata surah An-Naba ni based on nama dia pun kita dah tahu dah. Dia nak cerita tentang cerita apa? An-Naba ni berita besar kan.
Iaitu nak cerita tentang hari akhirat lah. Nak install kefahaman dan meyakinkan bahawa adanya hari akhirat. Di mana perkara ini diragui oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengar Nabi sentiasa mendakwahkan adanya hari kebangkitan, sampai mereka ni bertanya-tanya kan. So kita akan baca sama-sama sikit insya-Allah. Kat mana dia mula ni? Okey. Tengok. Hari ni kalau tidak ada halangan, kita akan baca daripada ayat pertama sampai ke-5, kemudian sambung 6 sampai 16 lah. So abang akan baca kot insya-Allah ayat ini. Sambil-sambil lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. Ayat 1 sampai ayat ke-16. Tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisihan mengenai berita besar tadi. Kalla, jangan bahkan tidak mereka akan mengetahui tentang berita itu. Sesekali jangan mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang mereka apa berita mereka. Jadi kita tengok tadi kan, Ahlan wa sahlan Syazwan ni. So ayat surah An-Naba ini dimulakan dengan satu perkhabaran, iaitu tentang apakah satu soalan yang diajukan oleh Allah SWT tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Pendahulu kata Syekh Qutb kan, pendahulu ini mengecam sikap orang kafir Quraisy yang bertanya-tanya tentang hari kiamat dan melahirkan keheranan terhadap mereka kerana menjadikan kiamat sebagai bahan tanya menanya. Okay. So Quran cerita tentang apa mereka bertanya tu. Ada dua benda kat sini kan. Pertama, apa tujuan Quran bertanya? Which Allah SWT lah. Of course lah Allah Ta'ala tanya, bukan nak tahu. Sebab Allah SWT dia takkan tanya untuk tahu kan. Okay, sebelum kita cakap sikit lah. Soalan ni, kita tanya soalan ni ada banyak sebab kan. Satu sebab kita nak tahu. Yang kedua sebab kita nak uji. Contoh cikgu tanya kita soalan kan. Berapa ni X divided X? Cikgu dah tahu lah jawapan dia apa, tapi dia tanya nak test kita. Tapi satu lagi ialah pertanyaan tu ditanya dengan keheranan. Kenapa dia bertanya tentang ni? So kata saya kutuk, soalan ini adalah soalan yang datang dengan mood ataupun emosi soalan ni lah hairan. Tentang apa mereka bertanya. Kenapa mereka bertanya tentang hari kiamat ini? Jadi ini adalah apa yang dilontarkan oleh Al-Quran lah. Yang mana Allah SWT nak lontarkan kepada kita tak apakah mereka itu bertanya-tanya. Itu benda pertama yang kita dapat daripada ayat 1 ni kan. Jadi satu kelompok pertama 1 sampai 5 ni satu je mesej dia lah. Nak cerita tentang intro surah ini, itu tentang An-Naba sendiri kan. 1 sampai 5. Jadi pendahulu ni mengecam sikap orang kafir lah tentang apa mereka bertanya-tanya. Itu satu pertanyaan. Ibrah pertama lah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang melahirkan perasaan takjub dan ganjil dengan sikap mereka yang bertanya-tanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila Quran turun menyoal pertanyaan-pertanyaan mereka, maksudnya mereka tu bertanyalah. In reality-nya mereka sedang bertanya-tanya. Bila orang Quraisy sedang bertanya-tanya, pertanyaan inilah reaction sebenarnya kan. Dia adalah reaction kepada apa? Okey, lagi. Maksudnya ada orang yang sedang mencetuskan persoalan ini di lapangan tu. Faham? Faham ke? Tinggi sangat Maksudnya mesti ada usaha yang menjelaskan benda ni atau bercerita pasal benda topik, baru orang tanya kan.
Okay, katalah hari ni kita discuss tentang molekular ataupun partikel fizik. Okay, cerita tak faham. Lepas tu bising lah, tanya. Lepas tu tanya tentang wahyu, tentang apa mereka bertanya. Jadi sebelum orang Quraisy bertanya, mesti dah ada orang yang mencetuskan isu ni. Boleh ya? Maknanya Nabi SAW, maksudnya sebelum datang yang pertanyaan ini, telah datang usaha Nabi menceritakan perkara ini. Mencetuskan isu ini di dalam Quraisy yang sebelum ni mereka tak pernah terdedah tentang perkara ini. Sebab mereka ni dah lama tak dapat wahyu. Dah lama tak dapat risalah Rasul kan. Last kali Rasul yang datang ke Mekah ni adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yang gapnya 5,000 tahun. Cuba bayangkan kan, Malaysia ni tak dengar tazkirah, tak dengar peringatan selama 5,000 tahun. Tak boleh bayangkan Tiba-tiba datang seorang lelaki cerita tentang hari kiamat. Apa benda dia cakap ni? Kan? So mesti Nabi telah menyampaikan dengan bersungguh-sungguh. Sampai apa yang Nabi bawa tu menjadi perbualan orang ramai. Kalau benda tu Nabi tak bawa dengan bersungguh-sungguh, orang tak peduli, betul tak? Kan? Contoh apa benda yang orang bincang? Sebab benda tu, contohnya kan, macam perang Ukraina dengan Russia kan. Dia jadi perbualan dunia sebab dia besar. Kalau perang-perang kecil yang berlaku juga kan sepanjang setiap hari, tapi orang dah tak bincang sebab mungkin tak matters. So bila Nabi SAW membawa Islam itu, dengan kudrat dia yang sangat limited kan, tak ramai orang yang bawa Islam, Nabi yang sendirian, sahabat yang tak ramai. Ini fasa awal Mekah. Tapi Nabi ni kan dia berjaya menggoncangkan tu. Nak maksudnya ni dia berjaya bawa wave tu. Wave hari kiamat. Contohlah kita dekat JMI kan. Adakah orang bertanya tentang tadabbur? Adakah orang tanya, ada halakah apa tu? Kalau kita tak iklan, orang tak tanya. Kan? Tapi kalau kita cerita, atau kita cerita tentang riba. Riba benda tu orang akan bertanya. Tapi kadar masif orang bertanya, dia bergantung pada sejauh mana orang yang bawa benda tu mencetuskan benda tu dalam masyarakat. So bila Quraisy ini bertanya-tanya, ini menunjukkan sebenarnya mereka sedang reaktif pada usaha Nabi yang sangat kuat menyebarkan idea, pemikiran, menyampaikan akidah bahawa akan adanya hari kiamat ini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, orang kata amma tasa'alun, itu yang kedua lah. Anin naba'il azim. Okay, itu tentang berita besar. Quran tanya tentang apa mereka bertanya. Quran berjawab, mereka bertanya tentang berita besar. Jadi Quran tidak menjawab tentang apa mereka bertanya. Okay, tapi dia kata tentang berita besar saja. Dia tak jelaskan apa benda tu. So benda ni lagilah menimbulkan curiosity dan menimbulkan rasa lagi terancam lah oleh orang Quraisy yang bertanya tentang benda tu kan. Sebab Allah nak gambarkan apa yang Nabi bawa itu, hari kebangkitan ni lah disifatkan sebagai satu berita besar. Jadi An-Naba' ni satu berita besar lah. Anin naba'in azim. So memang Nabi SAW ni perkataan Naba' ni dah masuk berita besar lah. Kan? Dan tambah pula ayat kedua dia kata Anin naba'in azim. Ni lagilah menambahkan lagi magnitude berita tu lagi besar. Sebab dah An-Naba' tu dah besar, Al-Azim pula besar lagi. Ceritanya apa yang Nabi bawa ni benda sangat besar kan. Benda sangat besar sampai dia boleh mempengaruhi kita punya decision making yang macam Fahim cerita tadi kan. Sebab kalau kita percaya adanya hari akhirat, mesti kita punya action akan berubah. Okay, compare dua keadaan. Kalau hidup ni tak ada hari kebangkitan, perlu kita buat baik? Tak perlu tak? Tak ada guna kita patuh pada benda yang halal, haram. Kan? Tapi sebabkan ada hari kebangkitan lah kita kena buat baik. Sebab nanti akan ada judgement. So besar berita ini dia akan mengubah manusia punya peradaban, cara hidup sangat besar dan mempengaruhi semua benda ni. Sebab itu Allah sifatkan apa yang bawa satu benda yang besar. Jadi poin US ni kan sebenarnya penting lah kita ni nak kena sentiasa memperingatkan mesej hari kiamat kan pada orang ramai lah. Semalam ada seorang ikhwah Asia kan, dia motor rosak.
Lepas tu dia pergi bengkel. Dia pergi jauh cari bengkel. Dia duduk KL. Duduk KL ni banyak bengkel Cina kan. Tapi dia cari bengkel Melayu juga sebab nak support apa? Support Muslim lah. So called Muslim DMF kan. Pergi-pergi, tiba-tiba kedai tu dah Melayu ni, dah borak semua kan. Masuk dalam sikit, baru rokok. Kedai Melayu ni. Dia macam dah pelik dah. Kenapa rokok ni petang-petang mula puasa ni kan. Okay. Lepas tu tengok atas meja tu ada takoyaki. Okay lah, takoyaki lah. Mungkin dia order tu untuk buka kan. Sekali dia masuk lagi dalam, nampak ada brother yang dia cakap tadi tengah makan nasi. Masya Allah. Bulan puasa ni. Subhanallah kan. Selamba je boleh makan nasi. Melayu, Muslim, ya of course dah muayyiz lah. Sebab dah boleh buat bengkel kan. Makan nasi secara tanpa rasa bersalah kan. Padahal puasa ni rukun Islam ni. Kalau dia ingkar puasa tu, nanti kita belajarkan dalam fiqh puasa. Kalau dia ingkar kewajipan, dia kira kafir kan. Tapi kalau dia tak buat, dia tak ingkar tapi tak buat, itu dia kira fasik. Dia tak ingkar kewajipan, cuma dia tak buat je puasa tu, itu dia kira dosa besar, dia tak jatuh kufur. Tapi kalau dia tu memang mengingkari kewajipan, sebab benda ni adalah benda yang qati'i ni, kewajipan puasa ni adalah benda yang muktamad. Dia ingkar, dia boleh jatuh kafir kan. Tapi nak cerita bukan benda tu, kita bukan nak menghukum dia tu kafir ke fasik. Nak cerita dia betapa teruk masyarakat pun tak puasa kan. Tapi sebenarnya biasa sebab masa abang belajar dulu, Uni KL, ada housemate tak puasa. Ada bangun pagi, masa pernah cerita ni kan, tak apa cerita kat sini. Bangun pagi, bau Maggi kan, nak siap pergi kelas. Aish, dia bawa Maggi kat rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebelum join RI lah, Persia kan. Dia kata apa kawan tu? Tak puasa sebab lapar je. Tak tahan lapar, buka. Baru pagi ni, breakfast. Nak katanya kan, bila keimanan tentang hari kiamat, hisab tu kurang, orang pun dari memandang rendah tentang dosa dan pahala, syariat, kewajipan. Jadi sangat penting kita ni sentiasa kena menggemakan benda ni kan. An-naba' ni. Kena cerita. Abang rasa orang sekarang ni kurang cerita ni kan. Adik-adik baru bercerita ni kurang lah. Ataupun cara kita tengok mak ayah besarkan anak pun tak cerita ni kan. Kita jarang lah. Jangan buat macam ni dosa ni pahala tak kan. Kita jangan kaitkan action tu dengan syurga, neraka, dosa, pahala kan. Dalam kita membesarkan anak-anak. Kita tengok orang yang besarkan lah. Kan, sebab tengok kawan-kawan, sepupu yang bukan ikhwah kan. Mereka raise anak-anak mereka macam tak ada elemen-elemen tu lah. Elemen-elemen kerohanian dalam mereka mendidik tu. Tengok EV je kan. Tak ada macam, ni Allah sayang ke. Tak adalah elemen mengingatkan tentang Allah ke, mengingatkan tentang syurga neraka pada usia kecil. Sedangkan itu penting. So rasa generasi baru ni, makin lama makin detach kan. Makin jauh daripada itulah jis Islam tu. Mereka mungkin dapat solat sebagainya kan. So bila Nabi bawa tentang berita ini, dia menjadi pertanyaan dalam kalangan Quraisy. Tapi mereka bertanya bukan sebab nak tahu. Pertanyaan mereka itu dalam konteks nak mengejek apa Nabi bawa kan. Mereka tak percayalah. Betul ke sekian. So Allah kata itulah allazi hum fi mukhtalifun. Berita besar itu adalah berita-berita yang mereka berselisih pandangan tentangnya kan. Dan Allah kata kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Tak follow kat sini dah, nanti kita dekat sikit. Sebab apa baca tu tafsir dekat buku ni. Okey, kat sini dia kata kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Tak sekali begitu mereka akan mengetahui. Kata-kata kalla, kata betul digunakan untuk menyatakan bantahan dan penolakan yang amat sesuai di sini dengan bayangan pengertian yang hendak disampaikan oleh ini. Ulangan kata-kata itu mengandungi ancaman kan. Allah memberi ancaman lah. Tak bagi jawapan apa itu an-naba', tapi dia macam menjawab, menceritakan tentang an-naba' ni secara halus kan, secara tak jelas. Lagi menimbulkan kristi, lagi menimbulkan ancaman lah. Maknanya nak cerita tentang tak wajarnya mereka ni bertanya tentang hari kiamat dalam konteks tak nak beriman, mengejek kan. Sebab dia sebetul besar, patut kita kena imanilah tentang hari kiamat ni. So ini first 5 ayat nak cerita turun ayat ini sebab kuatnya usaha Nabi sampai boleh menggoncangkan Mekah tu. Orang berfikir, orang bercerita tentang an-naba' kan.
tu benda pertamalah kita dapat kan, sebab selalunya reaction orang-orang kafir ni dia adalah reaction kepada apa yang Nabi bawa. Disebabkan bersungguh-sungguh Nabi bawa, maka mereka bertanya. Yang keduanya, peringatan tentang hari kiamat ni sangat dah hilanglah dari kalangan orang Quraisy di Mekah sebab lama kan, dah 5,000 tahun. Dan benda sama boleh berulang sekarang kan, kalau kita tak sentiasa memperingatkan tentang hari kiamat dekat realiti masyarakat hari ni kan. Macamlah boleh berlaku orang tak puasa, orang boleh ambil riba, orang boleh berzina kan dengan rasa tak bersalah. Macam-macam lah masalah-masalah berlaku. Mungkin kerana kuranglah keimanan pada hari kiamat ni kan. So bila kita meninggalkan peringatan-peringatan ini, tak diceritakan, tak dihidupkan peringatan ini, akan jadi tanpa tahap mungkin orang tak percaya dah berlakunya hari kiamat. Sebab they cannot digest, doesn't make sense at all. Orang mati boleh hidup sampai to the extent kan. Orang kita takut, kita pun akan bagi kita lah insya-Allah kan, tapi in 10 years, 100 years akan datang, akan datang pula kemunculan kelompok-kelompok ini kan. Seperti mana mereka telah muncul di Mekah setelah begitu lama peringatan tak diceritakan kepada mereka. Kemudian kata saya butuh kita move kepada the next frame, kelompok ayat berikutnya. Tadi ayat 1 sampai 5 kan. Memulakan surah ini dengan berita besar An-Naba, iaitu berita tentang hari kiamat. Kemudian dia kata kat sini, ayat ke 6 sampai ke 16 menceritakan pula penjelajahan. Allah Taala membawa kita melihat satu journey melihat alam. Melihat alam, ada beberapa benda lah yang Allah Taala highlight kat sini untuk kita tengok kan. Apa tujuan dia? Tujuan dia lah supaya manusia memerhati alam ini. Sebenarnya dengan memerhati alam ini, kita dah boleh yakin adanya kuasa di sebalik aturan alam yang sangat sempurna ini, dan mesti ada hari kebangkitan. Sebab kalaulah benda tu dibuat dengan begitu teliti, cantik, tapi tak ada objektif, mustahil. Mesti dia ada objektif. Dan objektif ni mesti ada hari kebangkitan tu kan. So kita kena nantilah. Allah Ta'ala nak menarik akal manusia, perhatian manusia melihat alam ni dah study kan. Bagaimana sempurnanya aturan alam ini takkan dijadi dengan begitu sahaja. Kalau ada pecinta sebaliknya, maka tak mustahil lah Allah Ta'ala yang menciptakan bumi ini nak mengadakan hari kiamat kan. So dia kata kat sini, penjelajahan ke alam buana yang luas dengan berbagai pemandangan itu, dengan berbagai pemandangan dan gambaran itu dirakamkan dengan kata-kata dan ungkapan yang ringkas dan padat. Ungkapan itu menembusi hati manusia kan. Begitu juga pengucapan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan merupakan seolah tangan-tangan yang kuat yang menggoncangkan insan yang lalai itu supaya merhati dan meneliti makhluk-makhluk dan gejala-gejala alam dan seluruh kejadian itu, membayangkan tadbir dan perancangan Allah yang rapi, membuktikan kekuasaannya dan membuktikan kekuasaannya untuk menciptakan mereka kembali sudah mati. Nanti sepatutnya dengan pendedahan alam ini, dengan kita mentadaburnya dalam, yakin Allah Ta'ala yang menciptakan, jadi tak mustahil Allah Ta'ala juga boleh membangkitkan semula manusia sebab dia yang ciptakan manusia in the first place kan. Kalau dia dah boleh ciptakan manusia buat kali pertama, sepatutnya penciptaan kali kedua lagi mudah. Kebangkitan kan. Macam orang, kalau orang buat Volkswagen kan di Jerman kan, dia akan buat apa? Dia buat modeling, lepas tu dia prototype kan. Untuk create satu new design kereta contohnya, dia ambil masa lama untuk design first car tu kan. Ataupun kereta baru yang brand baru tu, untuk come out with the first one tu take time lah. Nak buat kena design, nak kena test, kena buat drive test, prototype-nya, tengok kelajuan dia, berapa dia punya boleh tahan pressure sebagainya. Tapi once dah siap yang pertama tu, nak buat yang next 2, 3, 4 model sama dah cepat dah. Kan sebab dia dah ada apa? All the record science sebagainya kan. Kalau Allah Ta'ala boleh buat semua benda ni, alam, nanti kita tengok kan, menciptakan manusia, kenapa sukar kita nak percaya Allah Ta'ala boleh repeat balik penciptaan manusia kan? Sebab dia dah buat kita, dengan mudahnya dia boleh buat kita sekali lagi. Supaya kita mati hancur, dengan sangat mudah kan? Sebab yang pertama yang susah dia boleh buat, yang kedua yang lagi boleh buat. So, kelompok berikutnya Allah Ta'ala mengajak kita melihat pada alam lah, supaya kita merhati adanya satu aturan yang sempurna alam ini
yang di sebalik aturan sempurna ini mesti ada kuasa, bukannya jadi dengan tiba-tiba kan, ataupun so called mother nature lah. Bagi orang atheist dia tak percaya kan, dia kata ni semua adalah lumrah alam kan. Kita tengok sikit daripada ayat ke-6 sampai ayat ke-16. Mungkin tak sempat cover semua kot. Ayat 6 dan 7 kita tengok ayat 6 dan 7 dulu, satu kelompok samalah. Dia kata alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Pertama sekali Allah kata, tidakkah kan dia mulakan ayat ini kan, bukankah dia memang suruh kita tengok pun dan bertanya kepada kita kan, bukankah aku yang ciptakan alam ni kan. Dia kata kat sini, bukankah kami yang ciptakan bumi yang terhampar luas, wal jibal autada, dan gunung ganang sebagai pasak-pasak bumi. Jadi kita tengok dulu mula-mula Allah Ta'ala nak trigger cara kita beriman ini menggunakan approach alam ini kan, dengan melihat kepada bumi dan gunung ganang. Dia kata alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menciptakan bumi yang luas ni kan. Dari segi bahasa, perkataan mihada ni dia datang daripada perkataan mahdun kan, mimhada. Mimhada ni dia buai sebenarnya. Dia kalau Ammar belajar usim kan, dia panggil tamhidi. Tamhidi datang perkataan mimhada lah. Maksudnya apa asasi kan. Sebab buai itu macam asasi lah. Tamhidi, permulaan. Ada kata-kata Arab, dia kata kat sini, minal mahdi ilal lahdi. Kan? Kalau dia kata, pepatah Arab kata, tuntut ilmu ni sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sampailah ke liang lahat. Tapi nak cerita tentang perkataan mahdi tu, al-mahda tu. Jadi bumi ni sifat dia adalah mihada. Konteks ni maksud mihada ni dia adalah tempat yang selesa. Seperti mana baby dalam buaya al-mahdi tu seronok kan. Dia bertidur tenang dan dia membesar. So Allah Ta'ala telah ciptakan bumi satu tempat yang sangat selesa untuk kita semua kan. Yang sangat selesa, yang pada bumi ini cukup kehidupan untuk kita. Dikatakan. Dan benda ni mampu dilihat oleh semua orang. Tak perlu kita nak fikir mendalam pun yang bumi itu selesa kan. Tapi kalau kita baca sains, kita akan lebih appreciate. Sebab bumi ni sebenarnya sedang bergerak kan. Kalau kita percayalah Earth ni adalah sfera kan. Kalau orang flat Earth dia tak percaya dia bergerak. Tapi sebenarnya bumi ni bergerak dengan sangat laju. Somehow dengan kelajuan puluhan ribu kilometer per hour tu, kita boleh dengan relax, dengan terjaga, tenang, tak rasa gerakan. Maksudnya Allah Ta'ala telah design bumi sangat tempat yang luas, terhampar, yang selesa kan. Dan dia kata tidak memerlukan ilmu yang banyak pun untuk memahami benda ni. Hakikat ini dalam bentuk nyata. Begitu juga kejadian Bukit Bukau dan Gunung Ganang sebagai pasak-pasak kan. Selain daripada bumi yang selesa, Allah SWT juga menjadikan pada bumi itu adanya wal jibal autada. Bukit-bukit atau gunung ganang yang berfungsi sebagai autada, sebagai pasak-pasak kan. Pasak ni adalah tujuannya untuk menstabilkan bumi. Kalau kita berkemah ada pasak yang kita cucuk tau kan. Kalau orang buat bangunan pun dia akan buat piling dulu, stabilkan rumah tu. Jadi bumi ini Allah Ta'ala jadikan dia luas, terhampar, selesa, dan ada pasak iaitu gunung ganang yang masak bumi supaya dia stabil. Sebab tu orang yang menggondolkan bumi ni kan, menggondolkan tanah, menggondolkan hutan ni kira menghilangkan pasak-pasak bumi sebenarnya kan. Merosakkan keseimbangan alam. Dia kata kat sini lah, benda ni mudah difahami. Apa yang Quran cerita ni, sepatutnya mudah je mereka dengar dan reflect. Sebab semua orang nampak gunung ganang kan. Especially di Mesir lah, sebab dia kan terbentang luas macam tu. Nampak je kalau ada bukit kat mana-mana kan. Especially di tanah Arab, nampak je. Tak perlu nak belajar tinggi pun nak memahami alam itu terbentang luas. Tapi kalau orang belajar sains, dia akan nampak lagi tinggi, lagi hebat. Kan? Hakikat kejadian itu adalah lebih besar dan lebih luas dari apa yang dirasakan oleh manusia jakun dengan hati kosong. Semakin maju dan tinggi ilmu pengetahuan manusia mengenai rahsia alam dan peringkat-peringkat perkembangannya, semakin besarlah hakikat ini di dalam jiwanya, dan dia akan sedar bahawa di belakang kejadian alam itu terdapat perancangan dan tadbir Allah yang maha besar lah. Kita kat sini. Dia kata pada poin sini, nak cerita hakikat tentang bumi ni, mungkin bagi orang Arab dulu, dia tak dapat nak appreciate lebih. Sebab mereka tak ada sains lagi kan. Mereka ni kira primitif.
Mereka hanya boleh imagine apa yang mereka nampak je. Okay, bumi ada gunung ganang. Okay, sebenarnya itu dah cukup untuk mereka appreciate ayat ini. Tapi bila kita berkembang sains, sepatutnya orang zaman moden lagi kuat keimanan mereka. Sebab sains telah explore lebih lagi dan selari dengan Al-Quran. Okay, tentang kepentingan gunung ganang, tentang kalau belajar geografi apa, geologi kan ada kerak-kerak bumi yang bergerak bila adanya pergerakan bumi merekah. So kat situ kita akan belajar apa fungsi gunung. Orang belajar geologi akan discover kepentingan adanya gunung-gunung ni. Allah dah cerita dah Al-Quran. Gunung ni function sebagai fasak. Tapi masa Allah cerita tu, secara knowledge ni belum terbukti lagi. Kan? Belum ada explanation apa function fasak ni. Tapi kajian-kajian geologi kemudian telah bongkarkan pentingnya fasak ni kan. Betapa bila dia tak ada fasak tu, dia akan menyebabkan pergerakan bumi tu lagi kuat. Betul lah, batas istilah. Tapi adalah kan explanation dari segi geologi ni. Okay, boleh study lah. Dia kata kat sini, penciptaan bumi yang beri kemudahan dan kesihatan hidup, terutama hidup manusia, merupakan satu saksi yang kuat adanya akal pentadbir. Dia kata sebenarnya dengan penciptaan bumi yang hebat ni, dia adalah satu saksi yang kuat adanya akal pentadbir di sebalik alam nyata ini. Penciptaan Bukit Bakau dan Gunung Ganang sebagai pasak bumi dapat difahami semua orang dengan pandangan mata kasarnya, serupa dengan pasak-pasak yang meregangkan bangunan kemah. Hakikat ini kita terima dari Al-Quran dan kita faham dirinya bahawa Bukit Bakau dan Gunung Ganang itu meneguhkan kedudukan bumi dan memelihara imbangannya. Hal ini mungkin kerana Bukit Bakau dan Gunung Ganang itu mengimbangi di antara nisbah-nisbah berat kawah-kawah lautan dengan nisbah berat tanah tani. Masya Allah, yang menarik juga lah dia punya huraian ni. So, itu satu bentuk lah. Habis satu cerita kan tentang Allah nak kita melihat bumi yang Mahdi Mihada ni dan juga Gunung Ganang yang ada pasak-pasak. Lepas kita tengok alam ni, terabur kan. Mungkin kalau kita ada video, kita boleh cari kan. Mungkin boleh search kat itu ada kot. Kepentingan gunung. Mungkin ada orang study dah pun. Kalau siapa rajin mungkin cari kan. Kalau ada, kita boleh jumpa kan. So dengan cerita ni, dengan Allah Ta'ala menciptakan keadaan gunung ni, kita patutnya boleh appreciate bahawa alam ni dah ciptaan Allah Ta'ala kan. Bukan gunung tak ada tiba-tiba je. Quran dah kata dah. Allah memang ciptakan gunung tu. Sebab dia ada function dia. Function sebagai pasak yang menstabilkan bumi. So, penerangan ayat ini nak suruh manusia ni berfikir melihat alam bahawa alam ini adanya entiti yang mentadbir, ada kuasa yang mentadbir kan, ada kuasa yang mengatur, bukannya dia adalah datang tiba-tiba dan akan berakhir dengan tiba-tiba macam tu je. Tak, dia ada kuasa, itu Allah Ta'ala yang mengatur dan Allah Ta'ala yang akan membangkitkan semula kita semua. Itu dua ayat kauniyah, dipanggil ayat kauniyah kan, ayat untuk melihat alam, untuk men-trigger keimanan kita. Seterusnya, ayat ke-8-11, Allah menciptakan pula tentang kejadian manusia lah. Sebahagian daripada hakikat berkenaan manusia. Ada dua benda yang kat sini kan. Banyak benda juga kan. Dia kata, pertama, wa khalaqnakum azwaja. Kalau tadi kita tengok kepada gunung, ganang dan bukit dan bumi secara keseluruhan. Sekarang Allah Ta'ala mengalih kita ni melihat kepada diri kita pula. Kami telah menciptakan kamu ni berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan bukan kami jadikan tidur bagi kamu. Jadi kami jadikan tidur bagi kamu satu kerehatan dan kami jadikan malam sebagai kain tabir. Dan bukan kami yang jadikan siang masa mencari kehidupan. Okay, pertama Allah kata, Allah certificate. Allah telah jadi kita ni azwaja, berpasang-pasangan. Yang sebenarnya satu nikmat sebenarnya. Kan? Yang manusia ni fitrah dia perlukan pasangan. Kan, dia ada jantina yang berbeza, lelaki perempuan, dan bayangkan dunia tak ada perempuan, semua lelaki. Macam nak membiak kan, satu benda lah. Satu aspek mudah adalah kalau tak ada lelaki atau perempuan, tak adalah manusia tu boleh apa? Boleh berkembang, dia akan pupus kan kelestarian manusia tu. Tu aspek yang mudah difahami oleh semua orang. Kenapa Allah ceritakan manusia ni pasang-pasangan. So orang yang promote LGBT tu, mereka tu sedang promote satu benda yang against fitrah. Satu ideologi yang akan mematikan manusia kan. Yang kedua, ini orang yang kahwin boleh faham kan. Memang seorang lelaki tu dia beza lah kalau ada seorang pasangan perempuan yang hidup dengan dia kan. Orang kahwin boleh merasa dengan dia kan. Dia rasa tenang, dia ada individu yang dia boleh interact, berbincang, menasihati dia kan. Yang dia boleh cerita masalah dia, emosi dia. Memang kita punya
Fitrah ni kita ada benda tu, perasaan tu. Nakkan kepada individu yang berlainan jantina kan, nak bercerita tentang dia akan mendatangkan keterangan seperti mana Allah kata dalam surah Ar-Rum kan. Allah kata pasangan kamu ni lah yang memiliki kamu ni ketenangan, apa semacam lah dalam surah tu kan. Dan benda ni mungkin kita tak faham lagi lah. Siapa yang dekat mungkin dia akan faham kan betapa functionnya seorang entiti lain itulah, seorang makhluk asing perempuan itu dalam kehidupan seorang lelaki. Dan selain daripada untuk kesinambungan manusia. So dia kata kat sini lah, ia jadikan kesinambungan hidup manusia bergantung pada kelainan jenis suami dan isteri dan percantuman keduanya. Semua manusia dapat memahami gejala ini dapat merasakan di sebaliknya kerehatan, keleratan dan kenikmatan dan kepuliaan tenaga tanpa memerlukan bekal ilmu. Di sebalik perasaan yang tak jelas terhadap nilai hakikat ini pula terdapat perhatian lain apabila ilmu pengetahuan dan perasaan manusia bertambah tinggi. Lepas tu dia cerita pula kan, bila sains dah develop tentang adanya air nutfah yang ada gene genetik, macam mana genetik tu yang nampak sama je, ovium dan sperm bergabung, tiba-tiba satu dia lelaki, satu dia perempuan ni. Siapa yang mengaturkan dia ni? Macam mana balance tu ada? Kenapa setiap kali lahir je, kalau kita tengok populasi masyarakat dunia ni, dia mesti ada lelaki perempuan kan? Dia takkan satu fasa satu semua lelaki, tak ada. Cuba check lah family kita kan, family kita yang besar tu. Kita mesti ada balance kan? Family kita yang kecil mungkin tak balance lah. Contoh Imran seorang lelaki kan, dan 3 adik perempuan. Tapi kalau kita 2 perempuan kan, tapi kalau tengok konteks yang besar, kita akan dapati lelaki perempuan tu dia sentiasa balance lah. Balance tak mestinya sama tapi dia mencukupi kan. Tak ada tempat semua perempuan, tak ada. Tak ada dekat satu negara tu semua lelaki, tak ada. Oh dah atur dah. Mesti lahir tu, zuriat lahir daripada tempat itu, dia seimbang adanya lelaki perempuan sebab nanti mereka berkahwin dan mereka ni saling memerlukan kan. Sebab manusia tu ada fitrah, dia memerlukan pasangan. So Allah Ta'ala kata, wa khalaqnakum azwaja. Siapa yang buat semua ni? Takkan dia berlaku tiba-tiba je. Mesti ada kuasa yang mengatur. Itu yang Allah nak suruh kita fikir. Kan? Mesti ada super power, entity yang mengatur benda ni kan. Yang mengatur pasangan-pasangan ni. Yang mengatur adanya lahir ni keluar lelaki, ni keluar perempuan. Yang menanamkan dalam diri manusia fitrah kecenderungan kepada makhluk yang berlainan jantina dengan dia. Itulah fitrah manusia lah. Itu pertamalah wa khalaqnakum azwaja. Subhanallah guys. Satu nikmat sebenarnya cerita kita ni berpasang-pasangan. Bahkan bukan manusia je berpasang-pasangan ni. Kan? Makhluk-makhluk lain pun ada pasangan-pasangan dia kan. Kalau gelap pasangan dia cerah. Pasangan yang berlainan ni kan, jantina, jantan betina kat binatang, pokok pada jantina dia. Oh lagi kan, macam-macam lah. Ada alam ni dia diceritakan berpasang-pasangan. Itu ayat yang ke-8. Semua ayat ni nak cerita Allah nak tarik perhatian kita ni sebenarnya kan. Untuk kita yakini dalam penciptaan alam ini adanya kuasa, adanya perancangan tertentu. Maksudnya ada entiti, ada power, ada satu kuasa yang sedang merancang penciptaan alam ni. Kan? Tak mustahil dia jadi secara tiba-tiba. Okay, kita tengok ayat berikutnya sikit lagi. Semua okey ke? Syazwan macam tak stable je internet dia kan. Okay, seterusnya lagi menarik ya. Kita cerita tentang rasa-rasa sebab tidur. Menarik ni. Rupa-rupanya tidur pun ada pula. Ada sebab kenapa ada yang tidur. Dia kata kat sini. Waja'anna namakum subata. Allah suruh kita melihat pada tidur pula. Ini pun sebahagian daripada kejadian manusia kan. So manusia ni dia ada satu aktiviti dalam kehidupan kita ni tidur. Yang Allah jadikan tidur tu adalah benda yang vital. Semua orang kena tidur. Kan? Dia kata di antara pentadbiran Allah terhadap manusia ialah ia jadikan tidur satu kerehatan yang memutuskan mereka dari segala kegiatan berfikir dan bekerja. Ia jadikan mereka dalam satu keadaan tidak mati dan tidak hidup yang merehatkan tubuh badan dan saraf-saraf mereka dan memulihkan semula tenaga mereka yang dicurahkan semasa dahaga, penat dan semasa sibuk dengan urusan-urusan kehidupan yang lain. Jadi satu benda lagi yang berlaku dalam fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita ni lah kita tidur. Tidur ni kita buat setiap hari kan. Tapi tak ada orang boleh explain apa tidur ni sebenarnya. Macam mana berlaku kan? Macam mana roh tu keluar? Dan tak ada orang boleh halang. Kita tidur tapi kita tak dapat nak mematikan apa kita buat masa tidur kan. Kita tak nak tengok apa kita buat sebab kita tengah tidur. Itu pergi kat JN kan, Jantung Negara tu, dekat dengan
Awak jumpa satu lab tu panggil sleep lab. Dia panggil makmal tidur. Dia sedang membetulkan apa function dia, mungkin boleh buat search nanti. Cuba search apa function sleep lab. Search sikit kan. Dalam konteks perubatan apa function sleep lab ni. Okay, ada sleep lab lah. A sleep study is a test that records the activity of the body during sleep. Masya Allah. Sampai orang kaji tu. Sleep study dan sleep lab. Nak kata tidur ni satu fasa, satu aktiviti dalam kehidupan manusia yang sangat unik. Yang sangat banyak mukjizat dia. Subhanallah. Dan tak dapat nak, kita tak nak cerita macam tu je. Tapi kita merasai kehebatan dia. Kan? Dia kata pertama dia tidur ni Allah jadikan sebagai kerehatan lah. Macam mana tidur boleh rehat kan? Dia somehow tenaga tu tidur sekejap pun boleh rehat kan? Itu yang pertama dia kata kan. Itu aspek tidur memberikan kerehatan badan. Tetapi ada lagi aspek-aspek lain. Iaitu tidur ni juga boleh bagi kerehatan kepada jiwa. Selain pada kerehatan badan dan urat-urat saraf kan. Kerehatan yang memutuskan mereka dari segala kegiatan fikir, merehatkan badan dan saraf-saraf ni. Yang pertama lah ni kelebihan tidur pertama. Yang kedua lah tidur ni dia bagi kerehatan kepada jiwa. Allah Ta'ala sebut benda ni berlaku ataupun dirasai oleh tentera-tentera muslimin di dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Dalam dua peperangan ini, Allah Ta'ala telah menidurkan mereka kan. Dia kata kat sini, selain rahsia memenuhi kehendak tubuh, badan, urat saraf, ia merupakan perdamaian jiwa dari pertarungan hidup yang sengit. Dan dia akan memberi ketenteraman kepada jiwa. Sebab apa? Macam mana? Tengok kesan dia kepada, dia kata kat sini lah, peristiwa mukjizat seperti ini telah berlaku kepada pahlawan-pahlawan Islam yang letih lesu dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Allah telah membangkitkan peristiwa ini sebagai satu nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Iz yughashikumun nu'as sa'amanatan min. Ketika Allah melindungi kamu dengan mengantuk sebagai penggunaan ketenteraman dan limpah kurnianya kan. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Ini Allah tidurkan mereka sekejap dalam peperangan Badar. Tidur mereka perang Badar ni bukan untuk memulihkan fizikal. Tak sempat nak pulih pun, sekejap je. Kalau tidur lama, kalah dia kan. Tapi tidur sekejap ni dia macam memulihkan kekuatan jiwa. Masya Allah, luar biasa. Dia akan, subhanallah lah. Kalau kita stres kan, kita tidur kita macam gila stres tak? Betul tak? Tak tahulah, kalau bangun lagi stres. Tapi macam abang personally, kalau banyak masalah tidur lah. Selalu mandi akan menghilangkan keserabutan dan tidur. Tidur tu akan macam, bangun tu macam hilang lah. Walaupun tak hilang masalah tu kan. Walaupun bangun tidur, masalah tak hilang pun. Tapi kita punya keserabutan tu hilang. Minda kita tu macam sangat relax kan tidur. Macam isteri kan bila kita orang berlaku fasa meninggal baby Hasan tu. Setiap malam dia akan dia akan sedih. Tapi tidurlah ubat dia kan. Dia tidur je dia akan jadi okey. Bangun tidur dia akan jadi terus tenang dan tak teringat kan. So selalu kalau dia jadi emosional, dia terganggu, memang akan cuba untuk pujuk dia dan tidurkan dia kan supaya dia bagi kondisi untuk dia tidur. Sebab bila kita jiwa bergelojak, kecamuk, serabut, memang tidurlah ubat yang Allah berikan dalam manusia ni. Yang kita tak explain macam mana, tapi dia adalah berlaku kan. Dia katalah, kadang-kadang berlaku sesuatu yang hampir serupa dengan mukjizat-mukjizat bila mengantuk menguasai kelopak mata, sedangkan roh berat menderita, jiwa terganggu dan hati resah gelisah. Tiba-tiba mengantuk ini, yang kadang-kadang tidak lebih daripada detik-detik yang pendek, membawa satu perubahan yang besar kepada seorang, iaitu membawa kepulihan tenaga dan jiwa yang sempurna dan menjadikan seolah-olah manusia baru apabila ia sedar dari mengantuknya. Masya Allah. Jadi tadi rahsia tidur yang pertama adalah memberi kekuatan fizikal, rehatkan badan. Yang kedua juga tidur ni boleh mendamaikan jiwa-jiwa yang sedang serabut yang seperti mana yang berlaku pada tentera-tentera perang Badar dan tentera perang Uhud. Dalam surah Ali Imran ceritakan 154 ayat 154. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghshat ta'ifatan minkum. Kemudian Allah menurunkan ke atas kamu perasaan aman, tenteram dalam bentuk mengantuk yang menyelubungi sekumpulan kamu. Masya Allah. Sebab sahabat dengan stres kan. Nampak musuh memang satu. Perang ni stres lah. Maksudnya gelisah, gementar, gemuruh. Tapi tidur tu menghilangkan semua benda tu. Dan mereka sedar balik, terus bersegar untuk meneruskan peperangan. So ini, siapa yang jadikan tidur ni? Allah SWT yang jadikan. Dia bukan tiba-tiba tidur, tak ada kan.
Sebab dalam peperangan ni yang tidur orang Islam je. Macam mana orang dalam perang boleh tidur? Boleh imagine ke? Tak boleh imagine kan. Contoh orang main bola tengah-tengah semangat, tertidur je lah. Tak ada ni. Tapi dalam perang badan ni nampak sangat dia satu perancangan. Okay. Sebab dalam perasaan gemuruh, gementar, boleh tidur, mesti ada perancangan. Allah memang purposely mentidurkan mereka. Dia bukan tidur yang tertidur. Tak ada orang tertidur dalam peperangan ni kan. Tertidur ni bukan dalam kuliah, tertidur kan. Sebab kita tak pernah perang lah. Tapi cuba kita imagine kita apa. Dalam perasaan, apa contoh suasana yang hampir perang yang kita pernah alami. Yang gemetar, gemuruh. Tunggu result. Tunggu result. Tertidur kan. Boleh ada tidur tunggu result. Bangun tidur terus tenang lah. Tak apa result tu ikut dia lah. Tapi macam tu lah. So tidur ni macam tu lah. Bila Allah Ta'ala memang purposely mentidurkan pahlawan-pahlawan Islam ini, dia adalah satu mukjizat yang Allah memang atur tidur itu berlaku ketika itu, walaupun bukan pada malam hari kan. Okay. So itu yang seterusnya. Kemudian Allah kata lagi ayat ke-10, ayat ke-9 dia kata waja'anna naumakum subata. Ni tidur tadi lah, 9 ni kita bincangkan. Kemudian waja'anna al-laila libasa waja'anna an-nahara ma'asyaran. Allah kata juga Allah telah jadikan malam ini, hari ni kan ada dua hari ni ada dua lah. Dua besar kita boleh pecahkan waktu ni kan. Satu waktu siang, satu waktu malam. Jadi di antara pentadbiran Allah Ta'ala kata kan, dia kata alam ini telah didesain selagi kepala manusia. Itu manusia perlu tidur. Dan Allah jadikan malam, dalam hari ada malam supaya manusia boleh tidur pada waktu malam. So malam berfungsi sebagai libasa kan, dikatakan. Libasa ni macam pakaian sebenarnya. Sebab malam tu dia menutupi kita, macam menyelimuti kita supaya kita boleh tidur dengan tenang. Cuba kita imagine, tak ada siang, tak ada malam. Sepanjang hari dah hari siang. Maksudnya maghrib pun siang, isyak siang je. Kita susah tidur kan. Kita boleh tidur, tutup je lah, tutup kansir, tidur lah kan. Tapi tak sama tidur siang dan tidur malam. Lain kualiti dia. So alam ni dah berjalan pergiran siang malam tu sesuai dengan keperluan manusia. Iaitu di malam hari manusia perlukan tidur. Dan di siang hari manusia perlukan bekerja. So ini adalah satu keserasian dia kata ya. Satu keserasian di antara harakat makhluk dengan harakat alam. Dengan kita punya pergerakan sebagai insan, manusia, dan juga alam punya nature ni dia match dengan kita punya fitrah. Kan? Sebab itu ada orang kerja shift kan. Kerja shift ni kerja tak kira siang malam. Mereka ni tak sihat sebenarnya kan. Sebab dia kerja against nature dia kan. Tapi of course terpaksa macam mana kan. Tapi memang akan ter-reflect lah kehidupan dia. Sebab kerja yang against body punya nature. Nature body ni malam tidur. Bekerja siang hari. Tapi keperluan kerja kita tu telah design macam tu kan. Bertentangan dengan sunatullah badan kita. Kata Al-Banna, siapa yang melawan sunatullah, dia akan binasa kan. Sebab tak boleh kita lawan sunatullah kan. Kita ni kena tidur malam, kerja siang. Tapi of course lah, certain pekerjaan tu dia perlu kerja malam kan. Itu adalah pengecualian. Tapi asal manusia ni, dia kena ikut fitrah badan dia lah. Ada orang tak nak tidur kan. Tapi manusia ni, kalau tahan tidur, berapa lama dia boleh tahan? Cuba search, berapa paling lama orang tahan tidur? Ada ke? Ada kot rekod dunia kan, paling lama tak tidur. Sebesar dia lama lah. Berarti kalau dia sambung lagi, dia mungkin akan mati kan. Sebab dia duduk macam dia rehat juga sebenarnya. Tak tidur tapi tak boleh. Tak sama, dia kan tidur. Dia perlukan tidur tu. Sebab memang tidur adalah gejala yang ada dalam hidup manusia. Masya Allah kan. So ini semua adalah mukjizat yang adanya menunjukkan bagi kita bahawa di sebalik kejadian tidur ni pun dah ada Tuhan sebenarnya yang mengaturkan tidur ni. Dia bukan berlaku tiba-tiba kan. Dan tidur ni masih lagi banyak rahsia dia kan. Mimpi, ni banyak rahsia ni. Tak tahu macam nak ulas dari segi sains kan. Apa tu mimpi, macam mana tidur tu masih buat apa, gimana sebagainya. Ini semua masih lagi undiscovered punya fenomena, tapi kita yakin dia adalah satu
portion yang berlaku dalam kehidupan kita yang ditadbir oleh Allah SWT kan. Habis tentang tidur, tentang manusia, last ayat ke-12 sampai 16 Allah mengajak kita melihat pula kepada, dia kata kat sini kesentuhan ketiga Kalau tafsir dia kata kat sini cerita tentang langit dan juga matahari lah, bintang-bintang dan juga matahari, juga awan-awan, yang semua ini adanya keserasian dan mengaturkannya. InsyaAllah kan kita akan sambung nanti insyaAllah part ni kan. Part ni lah sebelum kita sambung, kita tutup sesi ni kan. Biasa bukan hari ni lah, macam banyak cerita hari ni. Cuma ayat 12 sampai 16 ni masih lagi dalam frame yang pertama, frame tadi lah. Frame cerita tentang penjelajahan kepada alam. Jadi based on kita punya study ni, mungkin ada beberapa benda yang kita boleh take home message kan. Pertama tadi kita cerita lah, yang Nabi ni dia telah menyampaikan Islam tu dengan begitu dahsyat sampai dia boleh menggoncangkan orang kafir Quraisy kan, sehingga mereka bertanya. Yang keduanya, alam ini sebenarnya dah cukup untuk men-trigger kan, mengaktifkan, men-trigger stimulus kepada iman, stimulus bahawa adanya Allah SWT sebagai kuasa yang mentadbir alam ini. Tapi kita kena betul-betul mentadabbur, menghayati kan, sebab tu tadabbur alam pun is part of tadabbur dan juga amalan hati kan, zikir kan, ataupun amalan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ni dengan merenung alam kan. Selain itu, apa lagi benda kita boleh ambil pelajaran untuk kita? Daripada ayat-ayat ni yang kita discuss ni. Tidur banyak? Bukan banyak tidur lah. Mungkin kita kena apa, untuk konteks orang dulu, mereka tak dapat nak appreciate sangat alam ini sebab dia tak banyak kajian kan. Tapi mungkin kita boleh study lagi, kita bongkar lagi apa kelebihan tidur kan. Kita raja lah, apa lagi kelebihan gunung, cerita gunung kan. Apa kelebihan tidur, apa kelebihan bekerja siang hari, dari segi psikologi manusia, fisiologinya. Ada tak orang kaji efek kerja shift, kajian-kajian kan. Sebab benda ni akan support ayat Quran ni. Dan kita akan jumpa betul lah apa yang Allah Ta'ala cerita ni kan. Adakah orang kerja shift kurang bahagia berbanding orang yang kerja office hour? Mungkin ada betul kan benda tu. Kalau kita ada study tu, kajian-kajian tu, dia akan support lah Quran ni. Sebab Quran dah cerita alam ini macam tu, Allah Ta'ala dah ciptakan macam tu sesuai dengan nature manusia, menunjukkan adanya keserasian ni, menunjukkan adanya kuasa yang mentadbir. So semua ini adalah Allah Ta'ala nak mengajak kita berimanlah bahawa tak mustahil akan adanya hari kebangkitan, sebab alam ini pun ada Allah Ta'ala yang mentadbirkan dia kan. Yang mana sepatutnya menambahlah keimanan kita melihat pergian siang dan malam, melihat orang tidur pun kita rasa Masya Allah, tidur ni satu benda yang luar biasa kan. Kita tengok benda-benda yang gunung ni pun penting kan. Apa kesan bila orang gondokkan gunung dan sebagainya. Ini semua tanda-tanda Allah Ta'ala sedang memelihara bumi ni untuk manusia lah. Wallahu alam. Last part nanti mungkin kita akan sambung next week lah. Ataupun next week kan kita ada program kan kat sekolah yang tak dapat juga. Kita cari masa lain insyaAllah kan untuk sambung lagi sesi pada hari ini.